warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian menuntut ilmu yang manfaat. Jadi orang yang menuntut ilmu manfaat ini, dia ada beberapa tanda-tanda kesan daripada ilmu yang manfaat itu. Yang pertama antara tandanya itu, orang yang menuntut ilmu manfaat ini, hati dia akan bertambah jinak dengan Allah. Yang mana hati dia mudah cenderung ingatan kepada Allah. Itu maknanya orang dapat ilmu manfaat. Kemudian hati dia sudah boleh recognize ataupun kenal pasti yang mana tipu daya syaitan. Ya, terkadang kita tak tahu ini tipu daya syaitan ke ataupun ini memang kehendak Allah. Jadi orang yang belajar ilmu manfaat ini, hati dah mula tahu tipu daya syaitan dan dia akan bersungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh dengan tipu daya itu. Sebab kalau kita tengok, kebanyakan orang-orang yang buat maksiat, orang-orang yang buat perkara yang tak betul, bagi dia betul. Ada setengah orang tu bagi dia betul. Ya. Jadi ada setengah orang bagi dia tak betul tapi tetap buat. Ada setengah orang tu bagi dia betul terus. Bagi dia inilah kehidupan. Yang penting ini, yang penting itu. Tapi banyaknya tidak betul. Jadi itu alamat kedua. Ya, dia sudah dapat tahu tipu daya syaitan dan dia akan bersungguh-sungguh untuk tidak terpengaruh. Dan yang ketiga, alamat orang yang mendapat ilmu manfaat itu, hati dia sudah cenderung untuk negeri akhirat. Ya, dia terbayang-bayang akhirat itu, janji-janji Allah tentang akhirat itu. Dan yang seterusnya, hati dia sudah tidak terikat dengan dunia yang fana sementara ini. Ya, hati dia cenderung pada dunia itu dah kurang. Kalau tidak dulu lepas ini itu, lepas itu ini, ada saja. Sekarang dah kurang. Yang tinggal dia nak buat benda yang boleh bawa bekalan untuk akhirat dia. Apa saja dia buat, dia mesti kira apa untung akhirat dia. Kalau tak ada untung, dia tak ada cenderung. Orang ajak pergi minum kopi, jom minum kopi, dia akan tengok. Kalau dia pergi minum kopi ni, adakah membantu akhirat dia ataupun memundurkan? Kalau tidak membantu, dia tak ada interest nak pergi, tak ada tarikan, tak ada semangat. Tapi kalau orang ajak pergi surau, pengajian dan sebagainya, dia dah mula terbuka selera di situ. Ya. Dan yang seterusnya, sembahyang dan segala ibadat dia bertambah khusyuk. Dia mudah tertumpu. Jadi ini antara banyak lagi, ya, antara alamat-alamat orang yang menuntut ilmu yang manfaat. Jadi kita kena periksa diri kita, sudah berapa tahun aku menuntut ilmu, ada tak alamat itu? Ya, kalau tak ada, kena pastikan benda itu timbul. Takkan kita masuk gym 1 tahun, perut buncit sama juga. Ya, 1 tahun dah pergi gym, masa 1 pun tak naik. Ya, duk malam macam tu, berat badan. Ini gym mana ini masuk ni? Masuk gym ke kena masuk gym ni? Ya. Kalau masuk gym 1 tahun, mesti keluar kalori bakar, lemak, apa semua, badan pun berjalan pun dah lain. Begitulah orang mukmin, kalau 1 tahun dia masuk kelas, seminggu 4 kali kelas. Tapi kalau tak ada perubahan, kalau masih mengumpat, masih terus mengumpat, masih tengok keburukan orang, masih semua tidak menjaga mata pendengaran, jadi ada sesuatu yang tidak kena. Ilmu tu dah betul dah, tapi kita tak dapat manfaat daripada ilmu tu. Jadi pengajian ini, menuntut ilmu ni walaupun sedikit, tapi kesan dia tu yang kita nak. Ya, macam hari ni contoh, walaupun 1 jam, tapi kita boleh pakai untuk nak tempuh-rempuh sampai pukul 10 malam sebelum kita nak pejam mata itu. Ya, jangan ingat kelas ini waktu kelas saja. Keluar saja pada kelas, kita dah jadi orang lain pula. Tak mau begitu. Mesti latih kelas ini kolam yang kecil
untuk kita belajar nak berenang di lautan yang luas di luar itu. Di kelas ni mudah, terkawal, ada ustaz di depan, kita pun duduk. Jadi tak ada ruang untuk kita nak buat benda-benda yang tak baik itu. Jadi membantulah. Tapi takkan kita nak duduk dalam kelas 24 jam. Ya, sekejap saja, kejap lagi nak keluar. Keluar itulah sebenar-benar kelas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang murabbi, yang sedang mendidik. Yang kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang mendidik sekalian alam. Yang mendidik tu setiap saat, dan kita puji didikan dia tu, tak pernah keji. Dia nak bagi kita sakit, kita puji dia. Dia nak bagi kita susah, kita puji dia. Dia nak picit hidup kita, kita puji dia. Sebab dia Tuhan, kita hamba. Ya, kita datang ke dunia ini pun setiap saat mengecapi 3 nikmat yang kita dah belajar itu. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul huda war rasyad itu. Sentiasa kita dibekalkan nikmat itu. Ya. Kalau nak dibandingkan satu hari itu kita ada masalah, tapi nak dibandingkan nikmat yang Allah bagi itu, tak ada nilai masalah kita itu. Ya, macam kita kena luka pisau dekat sini. Satu hari tumpu sakit. Yang 99% yang tak luka, yang sedang sihat itu. Itu yang luar, yang dalam tu jantung sedang berjalan, paru-paru, semua itu. Jadi kehidupan ini macam mana buruk kita nampak sekalipun, majority adalah khair, baik. Tak boleh kita kata hidup ini sengsara, tak boleh. Ya, kita nak sebut hidup ini sengsara, yang kita mampu sebut itu dah nikmat dah. Ya, jadi nikmat Allah ini terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung nikmat Allah, jangan hitung, tak terhitung. Yang kita hitung hari-hari apa? Masalah kita. Masalah ini tak ada, itu tak ada, ini tak kena, ini. Ingat nikmat yang sedang, bayangkan lagi nikmat yang akan datang. Itu tujuan fikir. Fikir ini nak dipenuhkan dengan kenang, ingat, bayang, KIB. Kenang nikmat yang lepas yang kita dah dapat daripada kecil sampai umur kita sekarang itu. Ingat nikmat yang sedang dapat ini saat demi saat itu. Dan bayangkan lagi, kejap lagi ini Allah nak bagi lagi macam-macamnya. Ada makan tengah hari lagi, ada dapat berjalan lagi, ada dapat. Bayangkan kita masuk kelas ni, habis kelas semua lumpuh. Cuba bayangkan. Jenuh pula nak panggil orang masjid tolong angkat seorang-seorang bawa masuk kereta. Tapi habis kelas kita dah boleh bayang, kita sihat. Ya, bayangan ini penting. Allah bagi kita khayaliyah itu, bayang membayang. Tapi kita hari ini bayang benda lain. Ya, itu yang kacau itu. Bila bayang benda lain, itu jadi lainlah. Kita nak bayang, ya Allah, macam-macam lagi engkau nak bagi hari ini. Ya, tak tahu lagi sampai berapa lama lagi engkau akan kekalkan roh dalam jasad ini, dan engkau akan bekalkan nafas, bekalkan pendengaran, lutut, bekal semua itu. Ya, jadi tak ada ruang kita nak komplain dalam hidup ini. Kalau kita komplain, kita jahil. Jahil sejahil-jahilnya. Ya. Macam bayangkan satu orang itu, ya, dia bagi semua yang kita nak. Semua sudut. Cuma satu benda yang tak dapat. Tapi 99 dia bagi. Tiba-tiba kita nak komplain satu itu, nak lupa yang 99. Jahilnya orang itu. Ya. Jadi begitulah kita dengan Tuhan. Kalau tafakur fikir kita ini tidak tepat pada sasarannya, kita menjalani hidup dengan kejahilan dan sangka buruk dengan Allah. Wal'iyadu billah. Ya, sebab itu kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini di sisi sangkaan hamba aku. Kalau dia sangka baik, aku ini baik, baiklah. Kalau dia sangka hidup ni masalah, hidup ni problem, hidup ini itu dan ini, dia dapat itu. Ya. Sebab tu bila kita belajar bab tafakur ni, dia nak betulkan cara pemikiran kita itu. Bila betul itu, kita terus boleh jalani hidup jadi orang baru. Segar, fresh, setiap saat. Kita mengalami, merasai nikmat Allah itu. Bukan tahu, tapi mengalami, merasai. Baiklah, insya-Allah
sebelum kita mulakan pengajian itu, ilmu manfaat ini, kita akan beristighfar kepada Allah, menuntut keampunan. Di samping itu, kita tunekan balik pusatan tumpuan kita, ya, sebab kita ni mudah lari. Ya. Manusia ini, kalau saya kata semua orang tumpu pada telefon ini, jangan ingat benda lain. Nampak ini semua tumpu. Dalam 1 minit 7 ke 8 kali pikiran kita boleh melayang juga. Ya, melayang ke tempat lain. Itu tumpu benda yang nampak. Nak tumpu Allah yang tak nampak, kalau tak dilatih, ya. Jadi sebab itu latihan tumpuan ni penting. Jadi bila kita istighfar nanti, kita akan tumpu. Bila kata minta ampun, minta sungguhlah, ni peluang. Setiap saat peluang manusia nak dekatkan diri dia dengan Allah. Hanya dengan dia sebut Allah, astaghfirullah, subhanallah. Kalaulah kita tahu nilai sebutan itu Allah. Macam kita ni setiap saat kita boleh ambil sini 1,000, sana 2,000, sini gelang emas, sana tanah, sini. Bagaimana itu? Nak tak kita terlepas satu saat? Tak nak kumpul. Tapi yang kita nak dapat ni lebih daripada harta benda itu lagi. Ya. Sebut kalimah Allah itu yang paling besar dalam kehidupan yang kita boleh bayangkan. Wala dzikrullahi akbar. Dan hanya saja dengan sebut dan ingat Allah itulah yang paling besar. Tak ada lagi besar dalam hidup ini. Tsunami besar, ingat Allah lagi besar. Pandemik, Covid besar, sebut nama Allah tu lebih besar. Apa yang kita bayangkan dalam hidup ni besar? Bayangkan apa saja. Wala dzikrullahi akbar. Allah kata ingat pada aku itu dengan sebut dan ingat walaupun sekali. Akbar, lebih besar. Allah, ya. Jadi setiap saat peluang kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Tidak ada alasan, fala tuzakku anfusakum, ya. Tidak ada alasan kita nak kata susah nak ingat Allah, hati tak khusyuk-khusyuk. Kalau kita cakap itu sangkaan kita. Kalau ada tafakur yang betul, dia akan jawab sendiri. Susah nak ingat Allah. Mana sudut susah nak ingat Allah? Bukankah semua ini ciptaan Allah? Tengok jari, tengok cincin, tengok semua ini. Tidakkah ciptaan Allah? Yang kamu boleh bernafas itu tidakkah nikmat Allah? Yang jantung boleh bergerak, yang semua berfungsi ini tidakkah itu daripada Allah? Ya. Jadi kalau daripada Allah, apa yang susah nak ingat Allah? Macam kita masuk dalam satu bilik kita, dalam bilik itu penuh hadiah-hadiah yang diberi oleh kekasih hati kita itu. Semua daripada kapetnya, warna dinding pun warna kegemaran dia. Semua tu pemberian dia. Tiba-tiba kita duduk dalam termenung. Kenapa termenung? Susahnya saya nak ingat dia. Susah nak ingat dia. Keliling kamu ni bukankah semua pemberian dia? Ya. Jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Setiap saat Allah berikan jalan-jalan supaya kita mudah ingat dia. Hanya dengan ingat dia kita dapat ketenangan. Hanya dengan ingat kepada dia kita dapat kepuasan. Yang mana semua orang cari itu. Orang cari duit tu kenapa nak duit? Sebab nak puas. Orang cari ini cari itu kenapa? Nak kepuasan. Tapi Allah kata kepuasan bukan dengan perkara yang binasa. Sebenar-benar kepuasan itu hanya dengan ingat kepada Allah. Ingat pada Allah itu nilai yang paling besar. Tak ada lagi yang besar. Jadi sekarang ini, kalau kita ingat sungguh akan Allah itu, kita patut senyum sokmo. Ya? Senyum sentiasa. Orang pun terkejut. Apa Pak Haji, Mak Haji senyum je ni? Teringat dia. Ya, teringat dia yang menggerakkan jantung, teringat dia yang semua ini. Jadi memang hidup ini peluang. Jadi kalau kita fikir begitu, ada tak alasan susah nak ingat Allah? Ada lagi alasan? Tak ada. Bolehlah kita nak cakap pada mulut, tapi kita bohong diri kita sendiri. Ya, macam kita duduk dalam bilik kekasih tadi, susah nak ingat kekasih. Apa kita buat? Ketuk kepala dia sekali. Susah apa bendanya, semua ini kekasih kau yang bagi. Ya. Kita cincin senang pula kita ingat.
Tengok tangan tak ingat ke Tuhan? Tengok cincin teringat si dia yang bagi cincin pagi, petang, siang, malam. Kalau cincin hilang tak tenang hidup. Manalah cincin yang dia bagi tu? Cari sini tak jumpa, pergi jumpa bomoh pula, suruh tengok dalam air ke apa, nak cari juga. Ya, sebab teringat cincin. Tapi antara cincin dengan jari, mana lebih bernilai? Jari. Ada 10 intan berlian pun tak ada jari. Ya. Jadi kita ini dah banyak harga nilai mutu dalam hidup ini pada kebendaan. Kita dah keluar di situ. Sedangkan harga ni, nilai mutu ni pada kewujudan kita itu. Ada kita ini setiap saat itu, saat demi saat diteruskan ada itu. Nilai yang sangat mulia, yang sangat besar. Cukup untuk kita nak seronok hari itu, aku ada Allah. Ya. Kalau kita fikir dengan betul, dia akan bawa kita ke situ. Setiap saat kita dapat kekuatan untuk tempuh rempuh. Lagi banyak tanggungjawab kita, lagi banyak ujian kita, lagi kuat kita dengan Sang Pencipta. Bukan lagi lemah. Tak ada alasan untuk kita lemah dengan Allah. Sebab kita sentiasa dikelilingi nikmat, rahmat, kemuliaan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan baca istighfar, tumpu dalam hati. Kalau agak lari, tarik balik. Itu biasa, peringkat awal, sebab tabiat kita itu. Ya, tabiat kita ini, kalau kita buat satu benda yang kita tak nampak, kita jadi jemu, jadi lalai. Kalau ekstrim sikit, dia tidur terus. Ya, kita istighfar, dia tumpu, lama-lama tidur. Sebab bagi dia tak ada sesuatu tu, tidurlah. Kan, orang tidur mana ada fikir apa. Jadi memang peringkat awal orang yang kita latih zikir ini, latih buat amalan-amalan tumpu ni, dia akan lama sangat dia mula mengantuk lah. Sebab badan dia dah dilatih begitu. Baring lama tidur. Jadi orang berzikir ni dia rehat macam orang tidur, tapi dia sedar. Tidur, kalau kita tidur yang cukup, bangun pagi apa rasa? Segar. Jadi tidur tu nikmat Allah. Ya. Tidur itu kalau betul kita tidur dengan Allah, bangun segar. Dengan sebab tidur kita dapat duduk kelas pagi ni. Kalau tak tidur malam tadi, tak datang kita kelas ni. Ya. Jadi orang yang zikir, dia dapat tidur sentiasa, tapi dia sedar mana badan dia rehat, tenaga dia charge. Ya. InsyaAllah nanti ke depan kita akan belajar bab zikir dan sebagainya. Banyak rahsia-rahsia di situ. Ya, kalau kita tahu sebenar-benar apa yang ada pada kita ini, Allah cukup. Ya, kita duduk dalam rumah kotak pun cukup. Allah nak takdirkan kita sakit pun tak apa, sebab kita ada Dia. Ya. Baik, jadi bila kita istighfar, bila lari, tarik balik. Lari, tarik balik. Ya. Peringkat awal memang begitu. Cumanya makin hari kita buat, kelalaian tu makin kurang. Dia reduce, kurang sampai kita dapat tumpuan yang penuh. Jangan kalau kita lari, kita biar je. Semalam zikir pun biar, hari ni zikir pun biar, semalam sembahyang pun kita biar. Bila lalai, 30 tahun sembahyang, itulah hasil dia. Ya. Baik, kita akan istighfar, beri tumpuan. Dan nilai sungguh apa yang kita buat ini sangat bernilai. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ucap dengan seronok. Tubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu
إليه أستغفر الله العظيم وأتوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Baik, walaupun amal zahir sebutan itu sudah berhenti, tapi latih. Ya, walaupun lidah berhenti, jantung berhenti tak berhenti? Tak berhenti. Jadi semacam mana jantung tidak berhenti, begitulah zikir tidak berhenti. Ya. Kalau lidah kita berhenti, jantung kita berhenti, habis. Jadi lidah boleh berhenti, tapi jantung tak akan berhenti. Begitulah zikir pada luaran boleh berhenti, pada dalaman jangan lepas. Walaupun satu saat kita tak nak terlepas ingat kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah. Jadi itulah tujuan kalau kita betul-betul beramal, kita dapat mula latih pusatan tumpuan kita. Di situ sebenar-benar ketenangan berlaku. Sebab tu Allah kata ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ini hanya senya dengan ingat Allah itulah yang kita dapat tenang hati. Semua orang nak tenang hati. Ya. Jadi cumanya kita sekarang mencari ketenangan melalui kebendaan. Itu tak akan berlaku. Mustahil. Sebab benda berubah-ubah. Hari ini kita dapat telefon baru, kita seronok. Sebulan, 2 bulan lagi, keluar yang baru lagi. Yang ini ada nilai, nak baru pula. Ya, sama juga makan dapat kenyang seronok. Kejap lagi, lapar dah, nak cari lain pula. Begitu juga kawan, kita dapat jumpa hari ini seronok. Bila bergaduh, lain pula. Jadi tak ada benda yang betul-betul boleh memuaskan hati kita ini melainkan hanya Allah. Kita boleh seronok dengan benda, boleh kalau kita kaitkan dia dengan Allah. Kita boleh seronok dengan orang, dengan anak, dengan suami, dengan isteri, boleh. Melainkan kita kaitkan semua itu dengan Allah. Jadi sebab itu sekarang ini kita terputus antara nikmat yang kita kecapi dengan yang memberi nikmat. Kita terputus itu. Link itu kita terputus. Tak ada line di situ. Sebab itu kita tidak boleh dapat kekuatan. Sekarang ni kita nak sambung balik. Kita bukan nak nafi dunia. Nak nafi dunia macam mana kita hidup dalam dunia. Nak nafi makhluk. Hari-hari kita jumpa makhluk. Kita pun makhluk. Tinggal lagi macam mana kita nak hubungkan bila kata dunia, akhirah. Bila kata makhluk, khaliq. Ya, makhluk itu khaliq. Khaliq itu yang menjadikan makhluk. Ini Allah. Ya. Orang mukmin setiap saat lagi dia menjalani dunia ni, lagi dia rindu ke kampung akhirat itu. Jadi dia mengalami, mengecapi seronok, gembira, suka, senyum, bahagia dalam dunia ni saat demi saat, nak menanti menyambut hari akhirat. Pertama-tama masuk akhirat itu bila dicabut rohnya itu. Jadi orang mukmin sepatut begitu, menunggu itu. Macam kalau kita kata kita nak pergi umrah minggu depan. Katalah orang tu pertama kali nak pergi umrah. Ya. Jadi hari demi hari itu bagaimana? Makin dekat makin, kalau orang hutang dia tak apalah.
RM10 halal je lah, RM20. Ya. Kalau benda-benda berlaku, pinggan pecah ke dekat rumah dia, tak apalah. Sebab apa itu? Ya, kalau orang janji dia tak jadi, tak apalah. Dulu kalau janji tak jadi je, mengamuk dia kat rumah tu. Ya. Tapi tak apalah. Dia bermudah-mudah. Sebab apa? Sebab dia menanti-nanti dia nak pergi umrah itu. Jadi walaupun dia belum pergi umrah, tapi seminggu lagi nak pergi, tapi hal dia itu sudah dicuri oleh dia nak pergi umrah itu. Begitu orang mukmin, walaupun akhirat belum datang, tapi halnya itu sudah rindu dengan janji-janji Allah, dengan syurganya, dengan nikmatnya, dengan kehidupan yang kekal, berhimpun dengan anbiya, aulia, berhimpun melihat Allah. Semua itu dah menghantui diri dia. Jadi setiap saat dia menyambut, ya, seronok, suka, senyum, kasih, gembira, bahagia nak balik kampung akhirat. Jadi kita sepatut begitu. Ini kita setiap saat tak ada itu. Setiap saat kita tak sabar kejap lagi nak pergi sana. Setiap saat kita tak sabar esok nak jumpa orang itu, minggu depan nak ini. Itu tumpuan kita. Jadi akal ini, tafakur, fikir yang benar ni, dia akan mengangkat kita pada natijah yang penghujung. Jadi kita akan fikir akhirat melebihi dunia. Sebab akhirat yang kekal. Logiknya, kalau kita letak dua benda depan mata ini, satu kekal, satu tak kekal. Tanya orang ini, yang mana kamu nak? Logik. Nak yang kekal ke tak kekal? Yang kekal. Jawab memang kita semua betul. Ya. Daripada dulu kita ni itulah, jawab semua betul. Ingat Allah yang penting, ingat benda lain juga. Ya. Itu semua itu nak bocor rahsia kita lah. Betul juga ya. Aku jawab semua betul dah, tapi kenapa aku tak jadi? Jadi belajar ilmu tafakur ni, belajar untuk jadi apa yang kita tahu. Kita hari ni latih tahu. Bila suluh, jadi tak apa yang kau tahu? Tak jadi. Jadi tak? Jadi. Sekejap jadi, sekejap tak jadi. Sekarang dalam kelas semua jadi. Ya, macam malaikat kita semua. Keluar saja, masalah ni, masalah tu. Di situ challenge kita. Tapi baguslah bila kita ada begini, dia charge. Dia ingatkan balik. Nanti keluar, jagalah guide dia. Jangan bagi dia terlepas itu. Ya. Jadi kalau kita belajar bab tafakur ni, dia akan mengangkat tahap fikiran kita pada tahap yang terbaik, yang memang logik. Ya, dunia ni rumah sewa, akhirat rumah kekal. Kita ni nak hias rumah sewa ke rumah kekal? Tentulah rumah kekal. Ya. Jadi sebab itu kita belajar bab tafakur ini, dia nak mengangkat tahap pemikiran kita itu pada tahap yang paling tinggi. InsyaAllah kita sambung pengajian kita bab pada menyatakan bertafakur. Kita selalu terang, tafakur ini perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Ya, fikir ini. Sebab setiap saat 70,000, 60,000 pemikiran keluar masuk TikTok. Ya, itu yang jadi TikTok itu. Ya, sebab pikiran macam-macam sangat. Kalau kita tak kawal, dan pikiran itu dua saja, tak boleh terlepas daripada dua. Sama ada kita fikir makhluk ataupun kita fikir Khalik, Allah. Ya, kalau kita rincikan lagi, ialah fikir anak, fikir makan minum, fikir harta benda, fikir ini, fikir orang ini, orang itu. Tapi kalau kita ringkaskan, dua saja. Fikir Allah, fikir makhluk ataupun fikir Allah. Jadi dalam 70,000 sehari itu, agak-agak fikir mana yang kita banyak fikir? Fikir makhluk. Sebab itu kita semayang tak khusyuk lah. Tapi kalau jumpa makhluk, khusyuk tak? Khusyuk. Ya, tumpu betul dia. Masuk pada sembahyang, ya, time sembahyang dah lalai, time wirid tidur. Kita tak tahulah apa nilai kita. Kenapa jadi begitu? Sebab kita tak urus fikiran kita. Jadi menguruskan fikiran ini, tujuan kita belajar semua ilmu, nak uruskan fikiran. 3 perkara yang kita selalu ulang. Uruskan fikiran, uruskan perasaan, uruskan perkataan, perbuatan. Itulah diri manusia. Apa yang dia sedang fikir, apa yang dia sedang rasa, apa yang dia sedang berkata-kata, dia sedang berbuat, itu diri dia.
Ya. Jadi kita belajar ilmu tafakkur ni nak mengurus yang pertama, pengurusan yang paling penting, urus pemikiran. Ya. Kalau tak diurus pemikiran itu, perasaan tak dapat diurus, tak dapat. Perkataan perbuatan pun tak dapat. Ya. Kita hari ni terlepas pikiran, terlepas perasaan. Yang kita cuba nak ubah perkataan perbuatan, susahlah. Nak jadi orang baik, nak cakap baik, tapi fikir tak jaga. Bila fikir tak jaga, rasa tak jaga. Yang kita nampak dah berbuat. Sekarang ni kita belajar ilmu nak menguruskan fikiran itu. Jadi kata di sini yang kita dah belajar minggu lepas itu, ya, sekarang dia nak ceritakan semua kelebihan berfikir dan apa yang patut kita fikir. Dan lagi telah datang pada menyatakan kelebihan berfikir itu beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menceritakan betapa pentingnya menguruskan fikiran dan apa kelebihan-kelebihan itu. Seperti firman Allah Taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi dikata di sini adalah orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu. Siapa? Iaitu mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala. Itu pertama. Orang yang sentiasa dipuji oleh Allah ialah orang yang sentiasa sebut Allah. Sebut dan ingat. Jangan sebut Allah ingat nasi pula. Ya. Sebut Allah ingat nak balik. Bukan. Sebut Allah ingat Allah. Sebut ni ada dua. Satu pada lidah zahir, satu pada hati. Lidah batin dia panggil. Orang yang betul-betul menyebut Allah, dia keluar daripada dalam ingatan yang kuat, dia mercik keluar. Macam orang bercinta lah. Dia cakap I love you tu datang daripada mana? Lidah ini ke lidah hati? Lidah mana? Lidah hati. Itu yang boleh I love you, ya. Sepenuh hati disebut. Begitu orang yang betul-betul ingat Allah, dia keluar daripada hati. Dan luahan ini yang kita cakap ini, yang kita baca dalam sembahyang itu semuanya sebab hati dah penuh. Dia nak keluarlah. Itu naluri. Kalau kita cinta satu orang tu, dia mestinya tu yang keluar syair, keluar sajak. Dari mana itu? Daripada hati yang sedang, ya, dilamun kecintaan itu. Tapi kita peringkat awal ini, kita latih luar supaya ingat dalam hati. Tak apa, itu peringkat awal. Ya. Jadi dia kata di sini, orang yang dipuji oleh Allah ialah mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala. Waktu bila? Padahal mereka berdiri, dan mereka duduk, dan mereka baring. Maknanya setiap saat itu, hal keadaan diri, hal keadaan duduk, hal keadaan baring, sentiasa dia menyebut ingat Allah. Ini orang yang sentiasa dipuji oleh Allah, ya. Dan memikirkan. Di sini memikir. Yang kata tafakur tu. Dan memikirkan mereka itu di dalam kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi Allah ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan kita insan di tengah-tengah itu, menikmati apa yang datang dari atas dan menikmati apa yang keluar dari bawah. Hasil bumi, hasil langit. Allah nak jaga kita tengah-tengah itu, ya. Orang yang memikirkan 7 petala langit dan 7 petala bumi ini fikir yang bawa kepada Allah. Termasuk semualah kehidupan ini, ya. Orang yang memikirkan, maka berkata mereka itu, kalau kita benar-benar menggunakan fikiran ini dan kita fikir sungguh apa yang kita fikir itu yang tepat pada sasarannya, akan keluarlah daripada kalam lidah kita itu, terbitlah Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadzal batila. Engkau tidak pernah cipta satu ni sia-sia. Tak ada. Tak ada satu perkara pun yang kau ciptakan sia-sia. Semua perkara engkau cipta. Jadi kita sekarang ni sepatutnya setiap saat buka saja mata, nampak perbuatan Allah yang menunjukkan kepada nama-nama Allah, sifat Allah, sehingga tetap kita dengan Allah.
Macam orang berkasih itulah. Buka saja mata, siapa yang dia teringat mula-mula? Kekasih dia. Itu yang dia cari mesej. Dia apa sajalah. Mesej tu dah lama, sebulan dah dia baca lagi, tengok tu dia senyum seorang. Ya, sebab dia tak ada benda lain nak ingat. Dia pergi kerja pun dia ingat sana juga. Itu yang mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Betul itu. Itu bukan buat-buat. Orang yang bercinta dia tahulah. Begitu juga kalau kita bercinta dengan Allah. Kita tak mampu nak bergerak ke sini ke sana, tak mampu nak buat apa melainkan kerana Allah. Ya. Kalau tengok orang yang bercinta ataupun orang yang baru kahwin itu, ya, tenaga dia macam mana? Jalan pun macam pendekar. Atur langkah, dulu jalan bongkok, sekarang tegak. Ya. Tahu? Dulu tengah panas sikit tak boleh, sekarang panas pun tak apa. Janji dia ada sebelah. Dulu susah sikit tak reti nak fikir lah. Sekarang jadi alim. Ya. Sebab apa itu? Sebab tenaga luar biasa. Begitu orang yang bercinta dengan Allah, orang yang ada perhubungan dengan Allah, tenaga dia sentiasa segar. Sebab tu dia mampu berkhidmat. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dulu, bagaimana pengorbanan mereka itu. Ya, sampai musafir, sampai ke China. Ya, bina masjid besar, kita pun tak terfikir macam mana dia boleh buat masjid ini. Ya. Ini semua buat orang yang bercinta. Orang yang bercinta ni dia boleh buat benda yang kadang-kadang tak terjangkau di akal. Ya. Dia boleh tak tidur 3 hari. Kita pun tak terfikir, macam mana tak tidur 3 hari itu. Begitu kita tengok orang-orang ahlullah itu, kekasih Allah, kadang dia berzikir 1 jam 2 jam zikir. Kita pun fikir macam mana dia boleh berzikir macam tu 1 jam 2 jam. Ya. Sebab dia sedang bercinta dengan orang yang dia sedang sebut, dengan Allah yang dia sedang sebut. Dia pula tengok kita pun, macam mana dia boleh duduk dekat kedai dengan dia tu 3-4 jam. Dia pun fikirkan apa dia buat ini. Ya. Macam mana dia boleh duduk lepas tengok wayang, pergi minum air pula, minum air pergi mall sana pula. 1 hari dia boleh spend masa. Begitu. So, apa itu? Tarikan apa itu? Tarikan kasih. Kita semua ada dalam hati itu. Sebab itu kita sanggup 8 pagi 5 petang. Kita boleh bertahan. Ya. Kerja sini, kerja sana, cari itu. Tak cukup overtime pula. Tak cukup kena oversee. Kemuliaan Allah. Bayangkan kita hidup setiap saat begitu. Kuat tak kita? Kuat. Ya, nak semayang susah ke senang? Senang. Sebab memang itu yang kita cari. Ya. Maka berkata mereka itu, wahai Tuhan kami, tidak engkau jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi ini batil jua, ini sia-sia. Yakni hanya saja engkau jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi ini akan sebenar-benar dalil. Apa maksud dalil? Bukti. Maksud dalil? Bukti. Orang kata buat zikir macam ni, apa dalil dia? Mana apa bukti dia? Itu mana dalil, ya? Apa bukti dia? Baik. Jadi dia kata Allah jadikan semua ciptaan ini, ya, adalah sebenar-benar bukti, sebenar-benar dalil, termasuk diri kita, yang menunjukkan akan wujud dia, akan sifat dia, akan perbuatan dia, supaya dengan itu dapat kita makrifah dengan dia. Itu tujuannya. Ya. Sebab itu tengok saja diri kita ni dah cukup untuk kita ingat Allah. Lagi lama kita ingat Allah, lagi kenal kita akan Allah. Ya. Macam lagi lama kita spend masa dengan satu orang itu, ya, lagi lama kita spend masa dengan orang itu, kita akan lagi kenal akan dia. Jadi begitulah. Lagi lama kita hidup, lagi banyak nafas kita sedut, lagi banyak tempat kita pergi, lagi kita kenal yang menjadikan segala ini. Jadi soal diri kita, adakah kita fikir begitu? Kalau tak fikir, kenapa kita tak fikir begitu? Sedangkan itulah kenyataan yang sebenar. Ya, ini dia nak buka fikiran lah. Bila kita belajar ni, kita dengar, dia latih. Dia betulkan balik, tunekan balik fikiran kita. Ya, dulu kalau kita tengok makhluk, nampak makhluk saja. Sekarang tengok makhluk, dalil.
Tengok sakit, dalil. Tengok susah hidup, dalil. Semua itu dalil, yakni bukti. Yang pertama-tama bukti itu menunjukkan kepada wujud Allah, menunjuk kepada perbuatan Allah, perbuatan yang menunjuk kepada sifat Allah, sifat yang menunjukkan akan adanya Allah itu. Jadi kalaulah begitu cara kita fikir, ada tak sesuatu yang boleh menghalang kita ingat Allah? Ada? Tak ada. Ya. Kita hari ini tak ada benda halang pun tak ingat juga. Ya. Tapi kalau ada satu masalah dalam hidup kita itu, itulah yang kita tumpu. Pagi, petang, semalam, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak habis-habis. Bila kita ingat-ingat Allah, tak tahulah. Ya. Jadi bahaya. Nanti kita nak mati nanti, nanti saat itu apa yang kita ingat itu yang akan menjelma. Ya. Jadi dia kata di sini, hanya saja engkau jadikan wahai Allah 7 petala langit, 7 petala bumi ini sebenar-benar dalil, tak ada lain, tak ada niat lain Allah jadikan semua ini supaya Allah nak beritahu yang dia itu wujud, yang semua yang berlaku ini menunjuk pada perbuatannya, pada sifatnya, sehingga kita jadi mudah nak dapat makrifah, kenal Allah. Itu tujuan hidup. Ya, tujuan hidup ini nak mendapat ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni melainkan beribadat. Maknanya alam ini masjid, tempat ibadat, tempat sujud. Ni tempat nak yuqarribu ilallah, mendekatkan kita dengan Allah. Ya. Ibadat supaya apa? Supaya letih, supaya jemu, supaya malas, supaya kenal kepada siapa yang kita ibadat itu. Sembahyang, sampai sekarang kita tak tahu yang mana kita sembah itu. Tak kenal yang mana lagi. Yang kita tahu yang kat rumah itu. Yang itu bertambah kenal. Yang kita sembah hari-hari ni tak kenal. Ya, kalau tak khusyuk tu tak khusyuk lah. Kalau malas tu malas lah. Ini yang kita nak baiki. Ya, macam kita cakap itu hari. Contoh kalau kita rasa malas nak beribadat, kalau kita ada ilmu tafakkur, kita akan tengok mana malas itu. Apa yang menyebabkan kita malas ni? Ada orang letak pisau kat leher, kau jangan sembahyang sunat ya. Ada. Ataupun ada orang ikat kaki kita kanan, ikat kiri, tak boleh nak sembahyang, ada. Tak ada pun. Malas tu nampak? Tak nampak pun. Ya. Jadi malas nak beribadat, cuma rasa saja yang datang itu. Sebab tafakur tak ada, fikir tak betul. Bila rasa malas terus kita ikut teruslah. Ya, penasihat agung kita itu terus ikut. Tapi kalau kita belajar ilmu tafakur, okay, wait, berhenti jap. Malas? Mana malas? Adakah malas itu menyebabkan aku tak boleh sembahyang? Boleh. Boleh je pergi ambil wuduk sekejap. Lain macam kita kata tadi, malas nak sembahyang sebab harimau ada kat luar. Malas nak pergi masjid, okeylah, pergi kan kena gigit. Tapi ni malas tapi tak ada benda pun. Kita yang sangka malas itu menyebabkan kita tak boleh buat ibadat. Kalau kita tafakur dengan betul, mana malas? Satu. Yang kedua, diri kita ini yang kita boleh bangun, bergerak, berdiri, bercakap, semua yang kita nampak perbuatan solat itu, sebab apa kita boleh buat? Sebab jantung sedang berdenyut, darah sedang berjalan, lutut sedang berfungsi, mata, telinga, lidah, semua sedang berfungsi. Ya, jadi berfungsi semua itu. Kita ke yang kawal? Kita kawal ke? Jantung jangan laju sangat, maintain, ya, relax. Tak ada. Siapa yang kawal itu? Allah. Jadi jantung pun makhluk juga, lidah pun makhluk, semua itu makhluk. Jadi mereka itu sedang taat kepada Allah, mereka sedang ibadat. Tiba-tiba kita buat cerita malas nak ibadat, malu dengan jantung, jantung sedang berdenyut taat kepada Allah. Malu dengan darah, darah sedang berfungsi, berjalan turun naik taat kepada Allah. Setiap saat berapa million sel kita mati, berapa million sel baru dihidupkan. Setiap saat semua otak-otak kita ni berfungsi, darah putih, darah merah, semua itu sedang taat. Taat itu ibadatlah. Dia sedang beribadat pada Tuhannya. Allah perintah jantung bergerak, jantung bergerak. Jadi
Diri kita itu 99 memang sudah ibadat. Tiba-tiba kita buat cerita dongeng, malaslah nak ibadat. Ya, lepas tu kita percaya pula malas ibadat itu. Beriman sungguh kita dengan malas itu, jadilah. Sebab itu yang kita nak. Jadi ini cara antara contoh bagaimana kita nak tangani isu-isu hidup dengan menggunakan tafakkur yang betul. Ya. Baik, itu satu ayat Quran. Kemudian dia kata lagi, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna qauman tafakkaru fillahi ta'ala faqala sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lam taqdiru qadrahu. Artinya dia kata bahawasanya ada beberapa kaum yang memikirkan dalam zat Allah Ta'ala. Dia mikirkan hakikat zat diri Tuhan itu. Sedangkan diri Tuhan ini bukan tempat kita fikir. Kan fikir diri Tuhan kan itu yang jadi tak betul itu. Kita suruh fikir ciptaan dia ini yang menunjukkan pada diri dia. Nampak? Beza itu. Yang kita kata fikir tentang Allah ni macam mana? Nak fikir Allah itu macam mana? Bukan. Ciptaan dia ini. Ciptaan ini menunjukkan yang dia itu ada wujud. Ada dia tu mesti qidam, sedia kala. Baqa mesti kekal. Kalau dia tak kekal, macam mana dia nak cipta semua ini? Ya, yang wahdaniyah, qudrah semua itu. Jadi ada juga orang yang ekstrim sangat. Dia fikir tentang zat diri Allah itu, yang mana memang bukan tempat fikir. Allah tu tempat ingat. Ya, yang kita fikir perbuatannya, sifatnya, nama-namanya yang menunjuk pada dia. Jadi ada beberapa kaum yang memikirkan di dalam zat Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi SAW, Nabi tegur, fikir olehmu di dalam makhluk Allah, ini ciptaan Allah, dan jangan kamu fikirkan di dalam zat Allah Ta'ala. Maka bahawasanya tiada kamu kuasa mentakdirkan. Ini nak memikirkan akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi ini semua Hujjatul Islam Al-Ghazali, dia nak mengajar kita bagaimana nak menguruskan fikiran itu. Ya. Kalau kita mampu buat begitu, insya-Allah kita boleh jadi orang baru, kita boleh berubah. Ya, betulkan fikiran kita itu. Jadi insya-Allah ya, begitulah apa yang kita baca hari ini tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan ke depan ada lagi, banyak lagi ya, kalam-kalam ulama, hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang betapa pentingnya menguruskan fikiran itu. Sekarang ini saya sedang bercakap dan dalam masa yang sama saya sedang berfikir, dan orang pun semua sedang berfikir. Jadi kita kena jaga fikiran itu, jangan lari, jangan keluar daripada apa yang kita sedang cakap ini. Semua itu nak latih, ya, nak latih fikiran kita. Tak kira berapa umur kita, selagi hayat di kandung badan, kita boleh uruskan fikiran itu dengan baik. Bila fikiran jadi baik, perasaan akan terurus dengan baik. Bila perasaan kita terurus dengan baik, perkataan, perbuatan yang kita nampak di luar ni akan jadi terurus dengan baik. Ya, insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita kongsi hari ini, kita muzakarahkan ilmu yang manfaat ini, memberi pemikiran yang baru supaya kita dapat jadi hamba Allah yang baru. InsyaAllah kita akan berzikir sedikit ya. Bila kita zikir itu, pastikan pikiran kita itu tertumpu, terpusat pada apa yang kita sebut itu. Jangan lari daripada itu. Kalau lari, tarik balik. Lari, tarik balik. Itu peringkat awal kita nak latih. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله 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 الله، لا إله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الآمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu